اللهم صل على محمد. يا رب يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب يا رب صل عليه وسلم. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمته وضياء، أوتيت فضلا لا يؤتى كل مرسل، أوتيت فضلا لا يؤتى كل مرسل. والله يؤتي الفضل كيف يشاء، يا نبي الهدى، يا رسول التقى، يا نبي الهدى، إله الخلق أرسله رحيما، إله الخلق، إله الخلق أرسله رحيما، رحيما لأمته، ونور عن السماء ونور عن السماء، واستطابوا لدينه، يا سيدي يا رسول الله، صلوات الله عليه، صلوات الله عليك وسلم يا سيدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahi alladzi la yadurru ma asmihi da. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran da'iman mithla ma hamidta bihi nafsak wa da'afa ma tastawjibuhu min jami'i khalqik. Hamdan khalidan ma'a khuludik, hamdan la muntaha lahu duna ilmik. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba alladzi arsaltahu ala kafatil wara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ilmina ila ilmik wa min iradatina ila iradatik. Wa a'udzu bika Allahumma an aqula zura aw aghsha fujura aw aqula bika maghrura thumma amma ba'd. Kita menggunakan kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam pada membicarakan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dulu kitabnya dalam bahasa Arab, kemudian kita akan pergi kepada kitab yang sudah diterjemahkan oleh Fadilatul Ustaz Ahmad Lutfi Al-Linggi hafizahullah. Al-faslu tsalis fima warada min khitabihi iyyahu mawridul mulatafati wa mubarrah. Wa min dhalika qawluhu ta'ala 'afallahu 'anka lima adhinta lahum. Qala Abu Muhammad al-Makki qila hadha iftitahu kalamin bimanzilati aslahaka Allah wa 'azzaka Allah. Wa qala 'Aun bin Abdullah akhbarahu bil 'afwi qabla an yukhbirahu bidhanbi. Haka Samarqandi wa an ba'dihim anna ma'nahu 'afaka Allah ya salimal qalbi lima adhinta lahum. Qala walau bada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqawlihi lima adhinta lahum lahifa alaihi an yashaqqa qalbuhu min haibati hadzal kalam. Lakin Allah ta'ala bi rahmatihi akhbarahu bil 'afwi hatta sakana qalbuhu. Thumma qala lahu lima adhinta lahum بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب. وبهذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي لب، ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب. قال نفطويه ذهب الناس إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاتب بهذه الآية وحاشاه من ذلك، بل كان مخيرا فلما أذن لهم أعلمه الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم وأنه لا حرج عليه في الإذن له. Baik, kita dah pergi pada bab yang ketiga ya. Muka surat 46 itu. Sikap lemah lembut dan kebaikan yang dinisbahkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dituliskan oleh Al-Imam Qadhi Iyad Al-Yahsubi radhiyallahu anhu dalam kitab Asy-Syifa ini, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Afallahu anka lima adhinta lahum." Surah At-Taubah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu. Mengapakah kamu izinkan mereka? Seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Makki. Beliau ulama Maghrib. Kemudian telah berpindah ke Spanyol dan menuntut ilmu dan mengembangkan ilmunya di sana. Seorang qari, ya, seorang yang mahir dalam qiraat. Beliau berkata, ini adalah pembuka kalam tentang kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memperelokkan urusan baginda sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. Setiap urusan baginda sallallahu alaihi wasallam
apa saja urusannya. Sebagaimana urusan yang dilakukan oleh manusia yang lain, masih ada kelemahan, masih ada kepincangan yang berlaku. Akan tetapi urusan baginda sallallahu alaihi wasallam diperelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus memuliakan apa yang terjadi pada baginda sallallahu alaihi wasallam itu, urusannya dielokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas urusan tersebut. Kemudian Aun bin Abdullah. Aun bin Abdullah ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang pernah belajar dengan beberapa orang sahabat Nabi SAW, terutamanya beliau pernah belajar dengan Abu Hurairah dan pernah belajar dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Aun bin Abdullah berkata, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kemaafannya sebelum memberitahu tentang sesuatu kesalahan yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ini tidak pernah dilakukan oleh Allah kepada mana-mana di kalangan makhluknya. Kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesilapan, contohnya kesilapan Nabi Adam alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesilapan orang-orang yang terdahulu diceritakan terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian barulah datang kemudiannya keampunan ataupun azab, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia melakukan sedikit perkara yang tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegur baginda sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, memaafkannya. Sebelum dia menegur, dia maafkan dulu. Aku maafkan kau wahai Muhammad, afallahu anka. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala sebutkan apakah bentuk kesilapan yang berlaku. Jadi ini sebagai satu tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Aun bin Abdullah tadi. Kemudian Al-Imam As-Samarqandi berkata, moga Allah Subhanahu wa taala memaafkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini pemilik hati yang sejahtera. Ini tidak bermakna, ayat ini tidak bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdosa, tidak. Ini adalah satu bentuk tarbiyah dan satu bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin mengajar orang-orang yang berada di sekeliling baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sangka pula ni Nabi buat salah, Nabi buat silap, Nabi buat, tak boleh tuan. Sebagian ulama mengharamkan kita mengatakan demikian. Dan saya pun pegang pada perkara tersebut. Dan kita menisbahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maksud sebagaimana para nabi yang lain, terpelihara daripada sebarang dosa yang menyebabkan dosa itu menghijab dia ataupun azab diazab oleh Allah SWT. Tidak akan terjadi, mustahil perkara tersebut, dan dia termasuk dalam perkara-perkara akidah yang perkara nubuah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita yakini. Kemudian mengapakah baginda sallallahu alaihi wasallam memberi izin kepada mereka? Ini ada kisah yang nak kita bacakan. Kemudian disambung Imam Samarqandi menyambung lagi, kata beliau lagi, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan firman Allah lima adzinta lahum, namun baginda sallallahu alaihi wasallam takut hatinya remuk kerana kehebatan ayat ini. Ini satu perasaan yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana datang ayat daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan rahmatnya, hatinya remuk tu maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat risau. Sangat risau perkara yang berlaku itu tidak muafakat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala,
Disebabkan Allah Ta'ala mengetahui kerisauan Nabi SAW. Dia tahu dia dimaksud, tapi dia masih lagi merasakan bahawa melakukan kesilapan di hadapan Allah. Ini perasaan Nabi. Allah nak menzahirkan dalam ayat ini perasaan Nabi SAW. Allah menetapkan Nabi maksud, tapi perasaan baginda SAW merasa tidak setuju ataupun tidak risau sangat, remuk hatinya. Takut-takut Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkenan dengan apa yang berlaku. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan ayat ini dengan kemaafan. Mendahulukan ayat ini dengan kemaafan, supaya dengan kemaafan itu dapat mententeramkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lihat betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dululah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebaiknya ataupun paling tepatnya orang yang juga kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia menyukai apa yang Allah sukai. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapakah kamu memberi izin kepada mereka?" yakni dalam isu untuk tidak menyertai peperangan. Ya. Kerana ayat untuk ketika mana diseru semboyan untuk turun ke medan jihad, maka ada di kalangan sebahagian daripada sahabat Nabi SAW memohon izin kepada Nabi SAW untuk tidak menyertai peperangan disebabkan alasan-alasan tertentu. Ya. Sedangkan kamu belum mengetahui orang-orang yang benar-benar uzur, yakni berhalangan, dan orang-orang yang berbohong. Karena barangkali yang terlepas pandang ialah bukan kesilapan, tetapi terlepas pandang, tidak disiasat terlebih dahulu. Adakah orang yang memohon izin untuk tidak menyertai peperangan itu mereka mempunyai alasan yang munasabah? Ini terlepas pandang Nabi SAW dalam isu ini. Sedangkan kewajipan untuk mengangkat senjata dan berjuang fisabilillah pada ketika itu adalah satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terdapat kelonggaran bagi mereka yang uzur, dan perkara ini terlepas pandang. Kerana ada orang yang tidak uzur ataupun tidak ada alasan yang munasabah sengaja, kerana kemungkinan kerana perasaan lemahnya iman mereka menyebabkan adanya perasaan takut dalam hati mereka akan kematian dan sebagainya, risiko dan sebagainya. Inilah yang dituduh, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiasat kembali apakah alasan yang mereka berikan itu munasabah atau tidak. Dalam hal ini jelas menunjukkan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki hati yang benar-benar memahami. Jadi di sini bukan kita nak lihat isu yang berlaku, tapi di sini kita nak lihat betapa Allah Subhanahu wa taala itu bersikap lemah lembut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perkara dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil yang kuat menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang lagi tabi'in Niftawai berkata, kalau tuan-tuan nak tengok takhrij dia, boleh lihatlah pada muka surat pada akhir bab itu, muka surat 54 tu ada nota hujung tu tuan-tuan ya. Boleh tuan rujuk siapakah nama-nama yang menyokong ataupun memberikan pendapat dalam permasalahan ini. Mereka di kalangan ulama dan tabi'in. Niftawai berkata, ada yang berpendapat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur dengan lembut melalui ayat ini.
Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersalah. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam bebas untuk memilih. Bebas untuk memilih. Ya, kita sering dengar kadang-kadang ada orang datang, ada orang nak tegur kita. Ya, saya pun pernah kena tegur sebab saya buat silap. Ya, ingat ustaz tak buat silap ke? Banyak silap ustaz ni kan. Jadi dia pernah tegur. Ada seorang yang tegur sebelum seorang ustaz, minta maaf cakap ustaz. Dia minta maaf dulu. Ini adalah akhlak ahlillah. Akhlak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia tegur kita, dia minta maaf cakap ustaz. Jadi kita pun legalah. Maknanya kita tak adalah kena apa-apa tomahan dan sebagainya, tak adalah kena pukul, tak ada kena kerdik dan sebagainya. Ditegur dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa persahabatan, penuh rasa ukhuwah. Ini juga adalah akhlak yang sangat terpuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka akan kekal dalam keadaan munafik sekalipun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan mereka menarik diri daripada peperangan. Justru baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bersalah jika memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang. Kerana diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada nak izinkan mereka ataupun tidak dalam isu ini, kerana mereka itu adalah ada di kalangan penduduk Madinah itu yang pura-pura Islam, iaitu munafik, pura-pura beriman, pura-pura Islam. Ya. Solat zuhur tepat waktunya, solat asar tepat waktunya, solat maghrib tepat waktunya, solat isyak tepat waktunya, solat subuh tak hilang dah ke mana, tak datang dia, ataupun lambat, ya, dah di hujung waktu baru dia sampai. Ini antara ciri-ciri orang munafik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat dikenal pasti. Ya. Mereka berpura-pura. Jadi ikhwat ini bila mana mereka ini mendatangi diajak berperang, dikhawatir mereka ini akan bersekongkol ataupun belot terhadap pasukan perang kepada golongan yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih baik mereka tidak diizinkan. Maknanya orang-orang yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang boleh berada di medan peperangan, di medan fisabilillah. Kemudian Al-Qadhi Abu Khat rahimahullah taala berkata, seorang muslim wajib berusaha untuk berpegang teguh dengan syariat Islam. Ini perkara yang akan ditanya oleh Allah SWT. Wajib berusaha ni. Ya. Orang yang tidak ada alasan kerana apa? Kerana syariat Islam telah pun sampai. Seruan telah pun sampai kepada kita melalui pendidikan, melalui asuhan daripada orang tua kita, pendidikan daripada guru-guru kita. Ya. Maka di sana bila mana seruan dah sampai, kita diberi pilihan sama ada ingin usaha untuk berpegang teguh ataupun kita tidak mengambil usaha, ataupun kita hanya sambil lewa saja. Allah Ta'ala nanti tak tanya berapa banyak syariat yang telah kamu amalkan, tetapi apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pilihan kamu betul ke tidak, kamu berpegang teguh ataupun tidak, ataupun kamu hanya pandang sebelah mata saja, pegang sebelah tangannya, langkah sebelah kaki saja. Ini ditanya oleh Allah. Dia tak tanya berapa banyak, berapa lama kamu beribadat, berapa lama kamu beramal dengan syariat, berapa banyak kamu beramal dengan syariat, ya? Berapa ramai pengikut kamu berjaya ajak orang bawa kepada syariat. Tidak ditanya oleh Allah, tapi ditanya adakah kamu wajib, kamu
memilih untuk berusaha berpegang teguh ataupun berpegang tidak teguh. Kemudian sentiasa beradab seiring dengan ajaran Al-Quran, baik dari segi pertuturan maupun perbuatan. Jadi sentiasa beradab ni susah. Ya, kita boleh beradab kalau kita pura-pura beradab ataupun kita menggagahi diri kita sendiri untuk beradab. Ini tidak akan kekal lama. Ini hanya bermusim. Ya. Jadi untuk dapat sentiasa beradab, ini sifat yang kekal. Disebut sentiasa tak putuslah. Yang tak putusnya Allah Subhanahu Wa Taala, sifat dia. Jadi kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sifat dia ialah sentiasa beradab. Kenapa? Kerana dia bukan beradab dengan tenaga dia, bukan beradab dengan keinginan dia, bukan beradab dengan upaya dia, tidak, tetapi diadabkan oleh Allah Subhanahu. Diberi adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi adab tu. Sebagaimana sabar lah. Ya, sabar yang paling baik ialah sabar yang diberi oleh Allah. Bukan sabar yang kita gagahi, yang kita upayakan, yang kita paksakan. Ya, itu tidak akan kekal lama. Seiring dengan ajaran Al-Quran, baik segi pertuturan maupun perbuatan. Jadi kita mohon adab itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berfikir sedaya upaya kita supaya tidak putus ingatan kita kepadanya, sampai peringkat ditajalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ikut qadar sifat-sifat yang mulia. Ya. Ia juga merupakan taman-taman yang dipenuhi adab-adab. Ini merupakan unsur-unsur kebaikan yang sebenar. Kebaikan itu berpunca daripada kurniaan adab daripada Allah. Dan ia juga merupakan taman-taman yang dipenuhi adab-adab dalam agama bagi kehidupan di dunia ini. Jadi hidup yang penuh dengan adab itu umpama hidup yang sebagaimana hidupnya ahli syurga. Syurga seolah-olah syurga yang dipercepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikecapi oleh orang-orang soleh, para awliya. Sekalipun kita lihat mereka secara zahir ini mereka seperti orang biasa, makanan, minuman, bekerja berulas, bersusah payah. Tetapi hati mereka disinari, dicahayai, diharumi dengan taman-taman adab. Kerana apa? Kerana mereka terlebih dahulu telah dapat mencapai nikmat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hasil daripada kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada kita tidak akan dapat mendapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala melainkan melalui pintunya. Siapakah pintunya? Apakah pintunya? Pintunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkara ini sangat penting. Kenapa? Kerana ada satu fahaman, iaitu fahaman batiniyah. Fahaman ini sangat menular di kalangan orang-orang Melayu. Ya. Yang mana mereka ini sangat tidak mempedulikan hal ehwal dan juga akhlak yang ditunjukkan ataupun hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pedulikan hubungannya. Mereka sibuk hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai mereka mengesampingkan hubungan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berat lidah mereka untuk berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat lidah mereka untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda-tanda orang yang menganut fahaman batiniyah. Ya. Jadi ini kita kena hati-hati. Kerana apa? Kerana baru-baru ni sahabat saya Ustaz Raja Ahmad Mukhlis Hafizahullah, beliau ni telah pun melakukan satu usaha untuk mendekati golongan seniman dan untuk bertanya tentang iktikad ataupun fahaman-fahaman mereka.
Dan mereka terdiri kalangan penulis-penulis drama, penulis-penulis lirik, penulis-penulis lagu. Bukannya pelakon-pelakon ni bawahannya. Ni kuli je pelakon-pelakon ni. Penyanyi semua pelakon. Kuli. Cari orang di sebalik mereka. Ditemui orang ni. Penulis drama, penulis skrip, pengubah lagu, apa, orang-orang yang maknanya dalam dunia hiburan ni orang yang lebih banyaklah royalti dia daripada artis-artis suruhan mereka ni. Ya. Jadi ustaz ni dia fokus bahagian ni, dia nak mencari orang-orang ni dan nak bertanya etikat mereka. Bagaimana sudut pandangan mereka pada Islam, bagaimana mereka memahami Islam, bagaimana mereka mengamalkan Islam. Ya. Dan banyak yang dijumpai di kalangan mereka ini adalah batiniyah, golongan batiniyah. Mereka tidak solat. Mereka cerita pasal ketuhanan dalam puisi-puisi mereka, tapi mereka meninggalkan syariat. Ya. Nah, ini yang berlaku. Ya. Perkara ini tidak pernah dibongkar sebelum ini dan cuba nak diislahkan dalam usaha Ustaz Ahmad Raja Ahmad Mukhlis. Jadi ini satu tindakan yang terpuji, tuan-tuan, ya. Karena kita kalau kita lihat dalam media-media, dalam filem-filem apa yang dinyanyikan, apa yang dilakonkan, itu hanyalah luaran saja. Siapakah di belakang mereka? Orang yang menggerakkan mereka, director dia siapa? Ni director ni yang dijumpai oleh ustaz ni, minta pandangan, apa pandangan kamu tentang Islam? Apa pandangan kamu tentang akidah? Kenapakah drama ini ada unsur-unsur perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat? Apakah pendapat kamu tentang ini? Kamu orang Islam kan? Ya, Islam. Itu tak termasuk lagi director-director yang di kalangan bukan Islam, lagi ramai. Ya, yang mana mereka ni menjadikan artis-artis Melayu sebagai kuli-kuli mereka. Jadi ini adalah perkara yang nak diislahkan, mudah-mudahan berjaya insya-Allah. Baik. Kebanyakannya mereka tidak mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut pasal Nabi Muhammad, apakah tanya satu keistimewaan Nabi Muhammad? Mereka gagal sebut. Dapat satu je mukjizat Nabi, Quran tu je bersebut. Yang lain dia tak boleh sebut. Mana tak ada pengetahuan, tuan-tuan, tak ada pengetahuan. Ini bukan budak-budak, ini orang dewasa. Ya. Bila kita nyatakan pada dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia tidak ada bayang-bayang, dia pun terkejut. Ya ke? Baru cakap ya ke? Ini tak ada kitab ni. Kita tahu. Jadi bagaimana untuk kita mencintai? Sama peringkat macam tu kita tidak sampai untuk kita mencintai kalau kita masih lagi tidak mengetahui qadar yang telah pun diriwayatkan kepada kita dengan jelas oleh para ulama terhadap syakhsiyah Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya seseorang insan merenungi sikap lemah lembut yang luar biasa ini dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemberi nikmat, tidak sesekali berhajat kepada yang lain dan mampu memberi segala bentuk kebaikan. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihatlah penghormatan yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum ditegur secara lemah lembut. Begitu juga kemaafan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebut sesuatu kesalahan yang berlaku. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Satu lagi ayat pada surah Al-Isra ayat 74. Artinya, dan sekiranya kami tidak memperteguh, yakni hatiku, tentu kamu hampir saja condong sedikit kepada mereka. Ini memperteguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu teguran yang sangat halus daripada Allah Subhanahu wa taala demi untuk mengajar, membimbing, mentakdib. Ini bukan masalah belajar, bukan Nabi ini bukannya
bukannya bodoh. Orang yang bodoh dia kena belajar. Macam kita ni, macam saya ni, bodoh dulu. Nak belajar, jumpa tok guru belajar. Itu pun bila buat mula jumpa ustaz lain, rasa kita lagi bodoh lagi. Ya. Maknanya Nabi tidak boleh nisbahkan kepada bodoh. Kalau kita kata Nabi bodoh, kafir kita. Nabi pandai bijak guna fatanah. Tetapi di sini dalam ayat ini Allah nak takdib, menambahkan adab dia, meninggikan lagi adab. Takdib perkara yang lebih tinggi daripada belajar. Belajar itu perkara yang rendah. Yang lebih tinggi daripada belajar itu ialah adab, takdib, mengadabkan. Sebagian umat ulama berkata Allah Subhanahu wa taala menegur para nabi alaihi wassalatu wassalam secara lembut setelah mereka melakukan kesalahan. Begitu juga dalam menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan kesilapan agar ia benar-benar menjadi yang terakhir dan bertujuan untuk memelihara kasih sayang. Inilah bentuk pemeliharaan pada tahap yang paling tinggi sekali. Kalau kita amalkan ini untuk orang yang kita sayangi, ya, sudah tentu ia akan jadikan suasana hubungan kita semakin baik lagi. Jadi para nabi alaihi wassalatu wassalam juga ditegur dengan lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak pernah berkasar kepada nabi-nabinya. Kerana mereka juga adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi yang paling dikasihi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kesalahan-kesalahan mereka ataupun teguran-teguran Allah itu bila mana mereka telah melakukan kesilapan tersebut. Kemudian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan keteguhan dan perlindungannya sebelum menyatakan teguran terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berlaku ketika baginda sallallahu alaihi wasallam cenderung kepada keteguhannya, cenderung kepada pendapatnya sendiri maknanya. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa adanya pelepasan, yakni bebas ketika menghadapi ancaman. Hingga baginda sallallahu alaihi wasallam merasa aman dan mulia. Tidak ada apa-apa ancaman, tidak ada apa-apa akibat yang buruk, tidak ada apa-apa hijab yang menghijab baginda di atas teguran itu. Inilah betapa Allah jaminan pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kita tuan-tuan ya. Berbeza dengan kita. Kalau kita lakukan saja sikit satu kesilapan, maka kita akan jadi gelap. Sebelumnya kita bercahaya. Kita ni ada cahaya. Cahaya kita ni lebih hebat daripada malaikat lagi sebenarnya, ya. Tetapi dosa-dosa yang kita lakukan yang menyebabkan kita cahaya tu hilang satu demi satu. Makin lama makin malam, makin gelap, zalam, zalim. Jadi zalim gitu. Rabbana, lepas tu kita doa lah, Rabbana zalamna, ya Tuhanku, kami telah gelapkan diri kami dengan dosa-dosa. Sebelumnya kita bercahaya semua. Ya. Bila mana kita bermula daripada kita mengucap dua kalimah syahadah, menyebut nama Allah, menyebut nama Muhammad, mengiktiraf Allah sebagai Tuhan, mengiktiraf Muhammad sebagai Nabi, maka kita pada ketika itu sangat bercahaya. Ya, sangat bercahaya. Kalau belajar cepat, kalau kita belajar cepat kita dapat. Kalau kita belajar akhlak cepat kita akan dapat salin akhlak daripada orang-orang yang saleh. Ya. Itu sebablah kita syariat dalam Islam diperkenalkan ini haram, ini haram, ini haram. Untuk apa? Ini yang haram-haram ini semua adalah benda yang menutup cahaya yang ada pada kita, yang menjadikan kita gelap. Itu dikatakan zalim, orang yang gelap. Bukannya kulit kita gelap, tidak. Mereka orang kulit yang gelap itu lebih cahaya lagi daripada kita.
di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena amal, iman, dan yakin, mahabbah sebagainya. Jadi kita kena pergi kepada cahaya dan meninggalkan kegelapan. Kalau nak pergi Bukit Sentosa, kena tinggalkan Bukit Beruntung, baru kita sampai Bukit Sentosa, betul kan? Itu secara mantiknya lah. Nak kena tinggalkan Bukit Beruntung ni baru kita sampai Bukit Sentosa. Kalau tidak, kita takkan sampai ke sana. Itu halnya orang yang ingin pergi kepada cahaya, kena tinggalkan yang gelap. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun." Sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan mendukacitakanmu, kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah. Sifat orang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan. Ayat-ayat Allah Ta'ala itu terang. Bila ingkar, dia maknanya ayat itu gelap bagi dia. Menutup kegelapan, menjadikan dirinya itu sebagai, keingkaran itu sebagai satu benda yang gelap. Sedangkan ayat itu cahaya. Ya. Dan mereka itu dikatakan orang yang zalim. Bukan orang yang tak adil itu dia zalim. Ya. Itu satu juzuk yang lain. Orang tak adil kita kata dia zalim. Ya, bukan senang nak buat adil. Ya. Kerana yang paling adil Allah pertama sekali. Yang kedua Nabi SAW. Ranking keadilan ni tinggi, sangat banyak. Kemudian adilnya para sahabat pun kita kena tiga juga. Ada juga sahabat ni yang buat yang apa ni? Yang buat apa yang Nabi yang tak apa yang Nabi tak buat, tapi adakah mereka zalim? Tak, mereka adil. Sebab itulah ulama-ulama hadis, mereka ni ada satu ilmu, itu ilmu syarah wa ta'dil, mengukur keadilan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan dengan Nabi ada adilnya, sahabat ada adilnya, tabi'in ada adilnya, tabi'in ada adilnya, imam mazhab kita pun ada adilnya. Mengikut kadar yang tertentu. Maknanya bukan adil secara mutlak, tidak. Mutlak yang adil Allah Subhanahu wa taala. Namun itu bukan menunjukkan mereka itu zalim. Walaupun tidak mutlak adilnya, itu tidak mengatakan menunjukkan mereka zalim. Kerana tidak ada tanda-tanda mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Baik. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an berkata, dia meriwayatkan Abu Jahal berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak mendustakanmu, tetapi aku dustakan apa yang kamu bawa. Memanglah Muhammad itu ada adil. Macam mana dia? Tapi apa yang dibawa itu, ideologi, fikrah, pemikiran, rohani yang dibawa oleh Nabi SAW itu yang tidak dapat disaksikan dengan jelas oleh Abu Jahal tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala disebabkan persepsi Abu Jahal ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, lalu diturunkan ayat fa innahum la yukadzibunaka walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, mereka sayang kamu sebagai ahli keluarga. Tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah. Tapi disebabkan kamu membawa wahyu, membawa akhlak, membawa pemikiran, ideologi yang bersih, maka mereka mengingkari. Sebab apa? Dalam diri mereka sudah ada zalim. Dalam diri mereka sudah ada banyak dosa, ada banyak hijab, ada banyak perkara-perkara yang menyebabkan mereka terdinding dengan kebenaran, terhijab dengan kebenaran. Jadi ini juga, ayat ini juga memberikan satu ketenangan kepada Nabi SAW. Ya, fa innahum la yukadzibunaka walakinna
Mereka mereka tu tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Allah Ta'ala meredakan. Kalau Allah SWT sebut, ya, mereka itu semua mendustakan engkau wahai Muhammad, Nabi akan merasa terasa hati lah. Terasa hati. Sebab apa yang mendustakan? Ya, ahli keluarga dia, Abu Jahal ni. Ya. Maka barangkali dia akan terasa hati lah, ahli keluarga saya kenapa bukan ahli keluarga orang lain, kan? Kenapa Allah tak pilih ahli keluarga orang lain? Kenapa Allah Ta'ala pilih Abu Jahal ni? Orang yang mendustakan, orang ketua orang yang mendustakan. Memang itulah yang berlaku. Tetapi Allah Ta'ala bergaul ataupun menyatakan satu benda yang sebenar untuk meredakan perasaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Terkilan dia baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan ahli keluarga orang lain? Ya. Aku terkilan sebab apa? Sebab ahli keluarga aku. Maka Allah Ta'ala kata fa innahum la yukadzibun. Lega Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin az-zalimina bi ayatillah. Ini urusan dia dengan Allah, bukan urusan dia dengan kamu. Ya. Dia ada masalah dengan aku, dengan Allah. Ya. Kerana dia engkar. Namun hakikatnya mereka itu juga mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mentahmah, mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Taala meredakan. Mereka bukan mendustakan kamu, untuk meredakan perasaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Betapa Allah Taala menjaga hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedemikian, menunjukkan betapa kasih dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini juga mengajar kita juga untuk apa? Untuk menjaga hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat 1400 tahun yang silam, ya, kewajipan kita menjaga hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih ada lagi. Masih ada lagi. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam setiap minggu, setiap waktu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ahwal keadaan umatnya. Bayangkanlah kalau keadaan kita mengingkari Allah, melakukan dosa, melakukan zalim, disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita mengaku dia umatnya, dan dia umatnya, kita umatnya, dan dia Nabi kita, maka akan berlakulah satu perkara yang tidak seronok ataupun tidak harmoni di antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tuan-tuan, sebanyak yang dapat kita kongsikan pada malam ini melalui kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Qadhil Iyad. Insya-Allah kita akan sambung pada halaman seterusnya pada sesi pengajian yang akan datang. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu dengan berkat majlis ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah pandemik ini dan memberikan kesihatan kepada saudara-saudara kita umat Islam khususnya, dan diberikan kesabaran kepada ahli keluarga mereka yang ada di kalangan mereka yang terbabit ataupun dijangkiti wabah ini. Moga Allah Subhanahu wa taala tidak melalaikan mereka daripada ibadah, terus bersabar dan berdoa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan inayah, pertolongan dan sebagainya, taufik dan sebagainya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.